wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Raya Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Patik menghadap. Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Ampun Tuanku. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Patik bagi pihak majlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja berangkat ke majlis forum suburkan hartamu dengan berwakaf bersempena Mesyuarat Institut Pengajian Tinggi Negeri IPTN Bilangan 2 2023. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku akan menambah serikan lagi majlis yang bermakna ini kepada sekalian para tetamu. Ampun Tuanku. Patik pun ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja untuk Patik meneruskan atur cara majlis pada hari ini. Ampun Tuanku. Sahibu Samaha Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, merangkap pengerusi Lembaga Pengarah KUIPS Sendirian Berhad. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS. Yang berusaha, Dr. Abdul Basir bin Awang alias Muhammad Ramli, Timbalan Rektor Akademik dan Antarabangsa KUIPS. Yang berusaha, Profesor Dr. Azman bin Muhammad Nur, Pengerusi Jawatan Kuasa Syariah Bank Rakyat. Yang dihormati Tuan Amin Idris selaku Moderator Forum, Barisan Delegasi IPTN, Barisan Esko Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, Barisan Ketua Jabatan dan Dekan Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, seluruh warga KUIPS, para pelajar dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ampun Tuanku, sidang hadirin sekalian, atur cara majlis pada malam ini akan diteruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Sahibu Samaha Mufti Negeri Perlis merangkap pengerusi Lembaga Pengarah KUIPS Sendirian Berhad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis Maju. Ampun Tuanku, Patik menjunjung kasih dan memohon perkenan ke bawah Duli Tuanku untuk menyampaikan. Di sini dia tulis ucap tama, tapi taklah ucap tama. Tokoh-tokoh ekonomi ramai sini, sekadar aluan sajalah. Mohon perkenan untuk menyampaikan ucapan aluan kepada hadirin yang hadir. Ampun Tuanku. Yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli selaku Rektor KUIPS. Yang berbahagia Timbalan Rektor Dr. Basir bin Awang, yang dikasihi Profesor Dr. Azman bin Maknur. Profesor Dr. Azman ni selain daripada Jawatan Kuasa Syariah, pengurusi Jawatan Kuasa Syariah Bank Rakyat, sebelum tu dia adalah merupakan Jawatan Kuasa Fatwa Perlis. Banyak tahun lah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis ni, alhamdulillah, saya ingat ada 4 ataupun 5 profesor penuh di dalam Jawatan Kuasa Fatwa. Profesor Dr. Azman salah seorang, Profesor Dr. Basri dan ramai lagi yang
Profesor penuh kan. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk mencapai pencapaian perbahasan akademik yang sepatutnya. Tengok Ustaz Amir Idris pun ada mai daripada jauh dan juga semua yang terlibat. Ada beberapa hal yang saya nak sebut sikit dah, samping kata aluan kepada hadirin yang hadir daripada kolej-kolej universiti, daripada kepimpinan universiti-universiti luar daripada Perlis ini, swasta luar daripada Perlis ini. Tadi saya nak datang, PA saya kata tukar cakap pasal suburkan hartamu dengan berwakaf. Jadi saya nak sentuhlah sikit tentang berwakaf ni. Wakaf ni di samping yang dia orang duk bahas tentang wakaf ni, wakaf adalah satu masyru' ataupun satu hukum fiqh yang perlaksanaannya melihat kepada vision ataupun melihat kepada ru'yah mustaqbaliyah, melihat kepada vision yang kehadapan. Pasal apa orang berwakaf? Orang tua-tua dulu wakaf banyak. Perlis ni pun wakaf banyak. Kadang-kadang hak kawan wakaf tu pun ungkit balik. Di Pulau Pinang banyak wakaf, tanah wakaf sampai tak terurus. Kadang-kadang entah siapa-siapa duduk di tanah wakaf. Tapi kenapa orang berwakaf? Dia boleh ambil duit, dia bubuh turis dalam tabung masjid untuk orang makan ke apa, tapi dia wakaf. Dia wakaf maksud dia habsul asal, dia antahbisa aslahu, kata Nabi. Kamu kekalkan yang asal itu, wa tatasaddaqa anha, dan kemudian kamu sedekah daripada yang asal yang kekal itu. Kenapa? Kerana ia adalah satu pemandangan masa depan. Maksud dia nak, kalau dia wakaf masjid, masjid akan ada masa depan, dia dah mati, anak cucu dia boleh bersemayang lagi. Kalau dia wakaf rumah, maksudnya pemandangan dia nak lihat masa depan. Masa depan dia dua aspek. Satu, masa depan dia di dunia ni. Maksudnya dia dah tak ada pun, masjid tu 100 tahun dah ada lagi. Dia dah tak ada pun, sekolah tu 100 tahun dah ada lagi. Tanah tu lagi dah ada. Masa depan untuk generasi Islam. Satu lagi masa depan dia sendirilah di akhirat. Karena idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam mati, terputus amalan melainkan 3. Salah satunya sadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Ini konsep wakaf. Maksud wakaf sentiasa melihat pada masa depan. Hak akhirat tu tak apa, Allah Ta'ala duduk di sisi Allah Ta'ala. Tapi masa depan yang dunia ni, kawan wakaf dah tak ada dah. Nanti siapa yang nak urus wakaf ni? Ini satu isu di dalam wakaf dalam negara ni. Dan kita tahu wakaf berperanan besar. Sekarang orang Melayu, tuan-tuan, kita bangga jugalah kebelakangan ni. Dulu kita kalau kena banjir, kalau kerajaan tak tolong, susahlah negeri tu. Tapi sekarang bila kena banjir, kena ribut, kena apa, kita akan tengok cepat saja masyarakat Islam kita mai tolong. Bukan saja tolong dalam negara ni, tolong sampai ke Turki tu. Dulu kita tunggu. Ini kekuatan civil society. Kita cakap sekarang masyarakat madani. Ini sebenarnya maksud, kalau madani itu diterjemahkan sebagai satu civil society, dalam erti kata yang demikian, masyarakat yang menjamin. Tapi orang Cina, mereka dah lama dah. Sekolah Cina tak ada bantuan kerajaan kebanyakannya. Tapi sekolah mereka besar, maju. Dah lah bina tak perlu ikut
spek JKR. Design dia pun elok kadang-kadang. Sebab macam mana dia boleh bertahan? Guru dia mengajar matematik PhD, mengajar pelajar tingkatan 3 aja. Kita buka sekolah agama, ustaz tu lah mengajar agama, dia lah mengajar matematik, dia lah mengajar sejarah, pelajar banyak tu, semua yang tu. Last sekali keluar pada sekolah agama tidak pandai hafal Quran, tidaklah juga pandai akademik. Dia orang civil society kuat dan otak juga bagus. Yang tu kita kena bagi markah pada mereka. Sebab itu sistem wakaf lah tu. Wakaf lah, dia beri harta untuk bina bangunan. Di Oxford juga sama, di Cambridge juga sama. Mereka bagi bangunan, hasil bangunan diberikan kepada pembangunan Cambridge. Tapi kita tahu dalam sejarah Islam lebih awal lagi. Sayyidina Omar, wakaf Sayyidina Osman. Wakaf Sayyidina Osman sampai sekarang ada di Saudi. Wakaf Sayyidina Osman. Sebahagian bangunan-bangunan keliling yang besar-besar tu ialah wakaf sahabat yang masih lagi bahkan akaun tu sendiri dinamakan dengan akaun Osman bin Affan. Wakaf tu zaman Nuruddin Az-Zinki. Nuruddin Az-Zinki, ramai orang suka cakap tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi orang terlupa tanpa Nuruddin Az-Zinki, Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan dapat membentuk kekuatan kerajaan itu. Nuruddin Az-Zinki dulu, Sultan Nuruddin Az-Zinki dulu yang membentuk laluan untuk Salahuddin. Saya baru ni pun saya bercakap dalam majlis mana, saya kata ramai orang suka cakap tentang Omar bin Abdul Aziz, tapi orang terlupa Omar bin Abdul Aziz dia tak boleh duduk jawatan tu melainkan kerana Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang memberi laluan kepadanya. Orang selalu lupa laluan. Macam kita juga, wakaf yang ada ni kita terlupa nama pewakaf pun kita tak ingat, tak apalah. Tapi sebahagian kejayaan kita hari ni kerana ada orang yang memulakannya. Tapi dalam sejarah wakaf Islam, umat Islam dahsyat. Bukan saja wakaf masjid, wakaf untuk kucing pun ada. Wakaf untuk kucing yang tak ada makan, tak ada tempat, ada wakaf. Wakaf untuk anjing yang mana tak ada tuan untuk makan, ada wakaf. Ada wakaf. Dia letak makan untuk. Wakaf untuk kot tepi jalan untuk orang musafir yang tak ada boleh pergi tidur, wakaf. Sampai dikatakan tak ada ruang bab melainkan semuanya ada wakaf orang Islam dalam sejarah. Masa zaman Jamal Abdul Nasir, pengaruh Soviet Rusia begitu kuat menyerang negara-negara Arab. Sebahagian negara Arab begitu terpengaruh dengan sosialisme. Jamal Abdul Nasir terpengaruh dengan sosialisme. Sebahagian para ulama cuba nak buktikan tak payah duk bawa idea sosialisme dalam Islam, kerana fikrah sosialisme itu telah didahului oleh Islam. Walaupun istilah ni saya tak berminat, tetapi Mustafa Sibai menulis Ishtirakiyatul Islam, Socialism in Islam. Dia nak ceritakan hal ni telah digarap dalam tamadun Islam. Mustafa Sibai juga menulis tentang min rawa'i' hadaratina, di antara keindahan tamadun kita. Dia cerita semua ni, semua jenis wakaf yang ada dalam tamadun Islam. Bukan wakaf masjid lah. Wakaf ni daripada untuk orang, wakaf untuk kucing pun ada. Wakaf untuk rumah untuk isteri berlindung jika dimarah oleh suami, ada. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah umat Islam banyaklah. Tak pergi panjang-panjang saya pula jadi penceramah. Cumanya macam saya sebut poin yang mula tadi, ramai orang wakaf dalam sejarah ni, tetapi siapa yang nak menguruskan wakaf ni? Kalau tidak ada satu pengurusan yang bagus, akhirnya orang akan abuse harta wakaf ni.
Dia asalnya suruh jadi pemegang amanah, akhirnya tanah tu semua keturunan dia duduk. Bila sampai mari, keturunan pun dah lupa dah, rasa memang tanah mereka. Di Pulau Pinang, banyak tanah-tanah bukan keturunan duduk, non-Muslim duduk dan memang tak boleh keluar dah. Tak boleh nak tuntut dah. Semua bina bangunan besar. Tak boleh buat apa. Bukan saja di Pulau Pinang, di seluruh Malaysia ni, berapa banyak harta wakaf yang terbengkalai fungsinya. Sebab itu dalam negeri Perlis dan negeri lain juga, MAIPS adalah pemegang tunggal kepada wakaf dalam bentuk yang sebegini. Bukan nak soal kontrol, tapi kalau tidak, tak ada pengurus kepada harta wakaf. Bagi wakaf kat ustaz tu, kalau dia urus okey. Kalau dia beli kereta mewah, hilanglah. Kalau dia beli datuk, lagi masalah. Ini adalah hal yang perlu untuk kita tengok pengurusan wakaf, dan mungkin sampai masa di negeri Perlis ni, dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja, kita kena merombak aturan peraturan wakaf sehingga ia jadi kemas sistem wakaf dalam negara kita yang mungkin tak didahului oleh tempat-tempat yang lain. Yang terakhir ialah soal knowledge and wealth. Al-ilm wal mal. Harta, ilmu dan harta. Ilmu menghasilkan harta. Harta tanpa ilmu hilang. Tapi ilmu patut menghasilkan harta. Ilmu yang bermanfaat. Saya pernah cerita Al-Qadi Abu Yusuf Ibrahim bin Yaqub. Dia semasa kecil-kecil, mak dia hantar dia supaya pergi belajar jahit. Tapi dia bila pergi nak belajar jahit, pasal keluarga miskin, bila dia nak pergi belajar jahit, dia lalu ulang kawasan masjid, dia tengok ada halaqah Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Jadi bila dia tengok ada halaqah Abu Hanifah, dia duduk dalam halaqah Abu Hanifah dan dia bijak. Bila dia balik, mak dia tengok, dia tak pergi kelas belajar. Mak dia nasihatkan dia, kau pergi mana? Dia kata, aku pergi kelas Abu Hanifah. Dia kata, kau jangan hadir kelas Abu Hanifah. Abu Hanifah tak apalah orang senang. Dia makan khubus, maksudnya dia makan roti. Kita ni makan roti kering. Dia cakap macam mana masjid pun kena ke dia. Abu Hanifah businessman, dia boleh support student dia ada duit. Bila Abu Hanifah tengok dia tak ada, Abu Hanifah panggil dia, pergi mana? Dia kata ibu dia tak bagi. Abu Hanifah biayai duit bagi kat mak dia, duit kerja, duit untuk dia belanja mari kelas. Tengok Abu Hanifah buat kepada Abu Yusuf. Mak dia datang, Abu Hanifah, kau janganlah ganggu anak aku ni nak pergi belajar. Kau tak apa, kau orang senang, kami orang susah. Dalam riwayat sejarah katalah, Abu Hanifah kata, kalau bersungguh anak kau belajar, sayati yauman la yakulu faludhaj ma'al umara atau ma'al khulafa. Satu hari kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan makan faludhaj bersama dengan khalifah. Dia kata Abu Hanifah, kami ni nak makan roti kering pun tak ada. Tak payahlah kau buat cerita nak makan faluzat yang mahal tu. Sehingga Abu Yusuf belajar sehingga dia menjadi orang yang paling alim selepas Abu Hanifah. The first Qadi Qudah. The first Qadi Qudah dalam Islam. Qadi Qudah ni macam mufti besar bagi empire kerajaan Abbasiyah. Qadi ni dia bukan setakat mufti fatwa, tapi menentukan hukuman di mahkamah dan juga fatwa di tangan dia. The first orang yang pakai gelaran Qadi Qudah, Abu Yusuf.
Dia jadi qadhi qudah. Satu hari ketika Abu Yusuf makan dengan khalifah, dihidangkan faludhaj. Khalifah kata bagi kepada qadhi, bagi pada Abu Yusuf. Ini faludhaj jarang-jarang dibuat untuk kami. Maksudnya jarang khalifah pun makan. Dia kata dia makanan tu dia makanan dengan biduhnil fustuk, minyak kacang cerdik tu, pistachios tu, dia tumbuk di mesin sehingga keluar makanan the best makanan lah. Khalifah kata jaranglah dibansak untuk kami pun. Bila diberi kepada Abu Yusuf tanya, apa dia ni? Ini faluzaj. Abu Yusuf teringat masa dia kecil-kecil dulu kata-kata Abu Hanifah. Lalu dia tersenyum. Khalifah tanya, kau senyum kenapa? Dia kata, tak ada apa. Kau kenapa beritahu aku? Kenapa kau senyum? Dia kata, aku masa kecil-kecil dulu belajar, mak aku marah. Tak pergi bekerja, tapi pergi belajar. Abu Hanifah pujuk mak aku, kata, kalau sekiranya terus belajar, satu hari dapat makan faluzaj bersama dengan khalifah. Kata khalifah, rahimallahu Abu Hanifah wa kana yara bi'aini aqlihi. Allah rahmati Abu Hanifah, dia melihat sesuatu dengan mata akalnya. Tapi saya nak cerita, tanpa duit, ilmu Abu Yusuf pun tak boleh. Karena Abu Hanifah ada duit. Mal, al-ilmu wal mal. Harta dan ilmu. Ilmu perlukan harta, walaupun sedikit. Harta mesti dibimbing oleh ilmu, dan ilmu akan mendatangkan harta. Sebab itu kalau kita nak wakaf kepada orang, antara projek wakaf yang terbaik ialah wakaf ilmu. Beri buku, buat universiti. Nuruddin Az-Zinki tahun 1174, lebih kurang tahun 500 lebih hijrah, 515 hijrah begitu, 1174 Masihi. Dia mula untuk menghadapi perkembangan Syiah, dan juga demikian Salahuddin Al-Ayyubi, mereka buka banyak sekolah. Orang kata kejayaan sistem pendidikan pada zaman itu, sekolah-sekolah Salahuddin Al-Ayyubi dan Az-Zinki dan juga sekolah Nizamiyah di Baghdad, ialah kerana support daripada ulul amri yang mempunyai vision masa depan. Sehingga mungkin Dr. Azman, Profesor Azman, Syekh Munir Qaf kata, tanpa pengurusan politik yang bagus, sistem wakaf yang baik tak dapat ditegakkan. Dan ini menuntut negeri Perlis ni untuk kita melihat kepada hal ni. Panjanglah balik saya daripada nak aluan. Tu malah tadi saya abang kat Dr. Rora, tak payah lah. Dia suruh juga. Bila pegang mikrofon ni teringat macam. Terima kasih banyak. Itulah saya pun, wakaf ni ada ahli kepakaran dia. Terima kasih banyak kerana sudi menyebut saya untuk memberikan kata aluan, menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku di atas perkenan mendengar sikit sebanyak. Tadi Tuanku dah kata semalam Habang kata nak bagi kata aluan ni jadi panjang dalam majlis Asia Nusantara. Ini berlaku lagi sekali. Mohon ampun tunggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan jutaan terima kasih kepada Saibu Sama Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin atas ucapan beliau sebentar tadi. Ampun tuanku,
Sidang hadirin sekalian, atur cara kita pada malam ini akan diteruskan lagi dengan atur cara forum diskusi. Bagi meneruskan perbincangan forum ini, pihak majlis ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Moderator Saudara Amin Idris untuk mengambil tempat terlebih dahulu. Dan bersama-sama kita pada hari ini juga, barisan panel forum. Dengan ini saya mempersilakan panel pertama iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli. Kemudian pihak majlis menjemput dan mempersilakan panel kita yang kedua pada hari ini iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Azman bin Muhammad Nur. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Baiklah, jikalau semuanya telah bersedia, arena perkongsian ilmiah kita pada hari ini saya serahkan kepada Tuan Moderator untuk meneruskan forum ini. Dengan segala hormatnya, pihak majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, patik pohon ampuni limpah perkenan dulu yang maha mulia tuanku pemangku raja untuk patik meneruskan forum kepada hadirin dan hadirat pada malam ini. Yang berbahagia, Profesor Dr. Rozaimi, apa khabar, Profesor? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Setahun dah. Seterusnya yang berbahagia Profesor Dr. Azman, apa khabar? Saya pagi tadi dengan Profesor Dr. Azman, kami satu flight. So sempatlah kami berforum mini pagi tadi. Dan Alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi untuk memberikan ilmu. Bukan hanya tentang wakaf, tetapi kepentingan mengurus wakaf. Sebab kita kena terima dalam realiti Islam hari ini, bab idea Alhamdulillah Muslim champion. Tapi pengurusan idea tu kadang-kadang kalau bahasa mudahnya cloud. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama berbincang, berdiskusi secara ilmiah. Mudah-mudahan ada kesedaran bukan hanya wakaf tetapi pengurusan wakaf yang baik. Tetapi sebelum tu saya nak mulakan dengan Profesor Dr. Rozaimi untuk berkongsi dahulu tentang pensyariatan wakaf. Tadi Dr. Mazhar dah cerita bagaimana kuasa wakaf boleh membantu banyak pembangunan ummah. Pensyariatannya apa cerita? Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Pemangku Raja Perlis, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis, terima kasih pada moderator Saudara Amin Idris, sahabat saya Profesor Dr. Azman yang merupakan ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira masih belum terlambat untuk saya alu-alukan kehadiran sahabat-sahabat daripada IPT negeri, yang mana sebahagian daripada sahabat-sahabat kita daripada Institut Pengajian Tinggi Negeri telah pun hadir. Daripada Pahang telah hadir, ada yang daripada saya nampak daripada Pahang tadi, ada sebahagian daripada negeri lain juga. Selamat datang ke Negeri Perlis. Jadi saya sebenarnya semalam saya jumpa dengan Mufti. Saya kata kalau boleh Datuk Mufti jadi panel lah. Saya tak payah jadi panel. Lepas tu Datuk Mufti kata tak payah, entah jadi tuan rumah, entah kena jadi panel lah. Sebab saya 2 kali jadi tuan rumah ni. Sebab pertama ini anjuran KUIPS, dan yang kedua masjid ni pun saya pengurusi. Jadi 2 kali lah tuan rumah itu. Jadi selepas ni kena panggil tuan-tuan rumah kan. Lepas tu saya kata dekat Datuk Mufti, saya kata tak boleh. Mufti kena turun sebab pertama kawan-kawan daripada IPTN ni mungkin nak jumpa Mufti dulu sebelum nak jumpa Rora. Rora daripada jumpa dah mesyuarat yang lepas. Dah 2 kali mesyuarat dah kami ni. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Mufti kerana memberikan ucap tama. Paling tidak kawan-kawan daripada IPTN ni
diorang dapatlah tengok Mufti Perlis secara live kan. Mungkin sebelum ni tak ada pengalaman, sebab bila saya pergi ke mana-mana negeri bermesyuarat, diorang akan tanya, Mufti macam mana kan, Mufti Perlis okey ke tak kan. Jadi sebab itu kita memahami hasrat tu. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan wakaf. Sebelum nak pergi kepada wakaf, kita kena tahu dulu hakikat insan hidup dalam dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan manusia dalam dunia ni sebagai satu ujian. Sama ada kebaikan ataupun musibah, sama ada berbentuk kesenangan, kebahagiaan ataupun musibah, Allah Ta'ala jadikan itu sebagai ujian kepada insan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan manusia itu diuji sama ada dengan keburukan yang berlaku ke atas dia ataupun kebaikan yang berlaku padanya. Cuma manusia ni kebiasaannya apabila diuji dengan keburukan, apabila diuji dengan musibah, apabila diuji dengan kesempitan hidup, maka baru dia rasa Allah Azza wa Jalla sedang menguji dia. Tetapi dia lupa kadang-kadang kesenangan yang datang pada dia itu juga merupakan satu ujian. Kesenangan itu juga merupakan satu ujian yang Allah Azza wa Jalla letakkan dan dia akan bertanggungjawab kepadanya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, hal laka illa ma labista ma akalta fa ablait wa ma labista fa ablait ma akalta fa afnait wa ma akalta fa ablait ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Yang bermaksud Nabi SAW menyebutkan, tidaklah menjadi milik kamu, tidaklah menjadi milik kamu yang Allah Ta'ala berikan apa saja yang berada pada diri kamu, melainkan apa yang kamu makan dan telah tercerna. Apa yang kita makan dan letak dalam mulut, kita kunyah, kemudian masuk dalam perut, kemudian cerna. Itu milik kita lah. Nabi SAW menggunakan perkataan yang sangat teliti. Sebab apa? Sebab ada orang makan, belum cerna keluar balik. Itu bukan kita punya. Sebab yang makan muntah sendiri ni badang je. Kita tak makan muntah kita. Kan? Okey, itu yang pertama. Wa ma labista fa ablait, apa yang kamu pakai dan telah buruk pakaian tu. Kerana ada orang pakai pakaian, kemudian pakaian tu belum jadi apa-apa, disedekahkan pada orang, jadi milik orang pula. Kan? Wa ma tasaddaqta fa amdait, dan apa yang kamu sedekahkan kemudian telah terlaksana pahalanya, kamu laksanakan pahala dengan bersedekah, itu milik kita. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara amal soleh yang ingin dilakukan oleh orang yang nak meninggal dunia ialah sedekah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Taala kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Kan? Allah Taala kata, jangan harta kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sehingga kan apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, mungkin ada yang lalai, ada yang leka, dia kata apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah berikan tempoh pada dia, supaya bila Allah berikan tempoh, dia nak buat apa? Fa asaddaq, dia nak bersedekah dan dia nak menjadi orang saleh. Sebahagian ulama tafsir kata, kenapa disebut sedekah? Kerana sedekah ni di antara amalan yang paling mudah. Kalau salat, dia perlu untuk berwudu, dia perlu untuk tengok waktu tu boleh salat ke tak boleh. Tapi sedekah tidak ada waktu yang dilarang untuk bersedekah. Puasa ada waktu yang dilarang untuk puasa. Hari puasa kita tak boleh puasa, hari raya kan. Pasal apa puasa ni? Saya sebenarnya mula puasa 6 awal sikit, beriman sungguh, tak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri tak boleh puasa, hari raya haji pun sama tak boleh puasa, hari tasyrik juga tak boleh puasa. Tapi sedekah bila-bila masa saja boleh dilaksanakan. Maka wakaf termasuk juga di dalam sedekah. Kenapa dipanggil sedekah? Sedekah ni kerana diambil daripada perkataan sadaqah.
Kerana Allah Azza wa Jalla apabila mensyariatkan perkara yang dinamakan sebagai sedekah, Allah memberikan jaminan akan mengganjari orang yang memberikannya dengan ganjaran yang besar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'zama ajra. Apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu dari sudut kebaikan amalan, kamu akan dapati di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat nanti khairan wa a'zama ajra, akan itu juga kebaikan yang kamu berikan akan jadi kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, dan akan lebih besar ganjarannya. Maka orang beri sedekah, orang beri wakaf, orang keluarkan harta untuk Allah Azza wa Jalla kerana ikhlas, dia bukan dapat habuan apa-apa pun. Dia tak dapat habuan pun, tapi dia percaya, dia membenarkan janji Allah Azza wa Jalla yang dia akan dapat habuannya, walaupun habuannya itu dia tak nampak. Maka bila kita sebut tentang wakaf, wakaf ni apa dia? Wakaf ini habsul asal wa tasbilul manfaah ila kita kata majalin syar'i. Itu lebih mudahlah untuk kita faham. Menetapkan ataupun kita kekalkan asalnya dan kita sebarkan manfaatnya di tempat yang syar'i, di tempat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau tempat tu tak diizinkan oleh Allah, maka tak bolehlah buat wakaf. Wakaf mungkin pada bahasa je lah. Dia kata saya ni harta banyak, saya nak wakafkan tanah saya ni untuk buat klub, naik klub. Tak boleh lah. Masya Allah, bagus kau ni, beriman sungguh. Tak boleh lah. Dianggap walaupun wakaf pada bahasa, tapi tak wakaf pada syarak. Dan di dalam Islam ni, wakaf ialah satu pelaburan yang confirm untung. Kan? Hari ni muka mufti, muka Rora, muka Amin tak tahu laku ke tak. Muka Prof Azman pun ada. Muka kami digunakan dalam poster ni scammer Islamic investment. Scammers kan. Muka kami digunakan. Pasal apa dia guna muka kami? Banyak kali dah kami kata bukan, kami tak terlibat. Kami ni kalau berpandai, orang kata investment, dah lama kaya. Kaya lah. Tapi mufti kaya lah, saya kurang sikit. Bukan kurang sikit, kurang banyak. Sebab apa dia guna muka kami? Sebab nak tarik trust, nak orang percaya, muka Dr. Mazhar ini mesti betul kan? Muka Rora mesti untung. Maka itu skema dunia lah. Allah Azza wa Jalla di dalam syariat ini meletakkan satu pelaburan yang dia punya ROI. Apa ROI? Return of investment. Return of investment. Bukan saja berganda, sebab dalam ibadat ni, dalam ibadat pahala ni Allah Taala gandakan. Ibadat berganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan akan diganda 10. Itu gandaan. Tapi ada juga pahala yang bersifat mustamir, pahala yang bersifat berterusan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam atau idza mata adami, inqata 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu kama qala." Nabi mengatakan bila anak Adam meninggal dunia, hidup kita ni ada tempoh. Tak ada orang hidup selama-lamanya, tak ada. Maka sebab itu bila bincang tentang Nabi Khidir ataupun Nabi Khidir, sebahagian ulama di kalangan aliran ahli sunnah, antaranya Ibnul Qayyim, mengatakan tak mungkin Khadir itu hidup. Sebab apa? Sebab dia kata panjang sangat umur. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan manusia hidup begitu panjang tanpa disebutkan dalam mana-mana dalil yang sahih, melainkan Nabi Isa aja. Oleh kerana itu dia kata Khadir ni dah tak ada dah meninggal dah. Tapi saya tak nafikan sebahagian ulama ahli sunnah ada yang menerimanya. Ini khilaf di kalangan ahli sunnah. Ada yang terima mengatakan Khadir masih hidup, ada yang tak terima. Cuma manusia ni dia punya hidup tu ada tempoh. Dia macam dewan periksa lah. Ada tempoh. Cuma kalau dalam dewan periksa, waktu mula tahu sama, waktu tamat pun sama. Tapi dalam dewan periksa dunia ni, waktu mula tak sama, waktu tamat pun tak sama. Bukan sekadar tak sama, tak tahu pun bila tamat. Kalau dalam dewan periksa, pengawal peperiksaan akan kata masa menjawab tinggal 30 minit. Kan? Kita yang tengah kuat hidung pun tiba-tiba jadi
jadi orang kata apa, jadi Laju. fokus jawab, untuk cek balik jawapan. Tapi dalam dunia ni dia tak ada macam tu. Tak ada malaikat maut kata 30 minit lagi. Tak ada. Jadi kita kena usaha. Kita kena usaha. Cuma Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, dia jadikan ada 3 perkara yang berterusan. Walaupun amalan kita telah tamat, tetapi amalan yang kita buat sebelum daripada umur kita berakhir akan berterusan. Apa dia? Yang pertama, sedekatin jariyah. Kebanyakan ulama mengatakan ni wakaf. Apa dia? Kita keluarkan harta yang ada milik kita lah. Tak boleh milik orang. Lepas ni saya ambil rumah Dr. Azman, Dr. Azman tengok rumah cantik, saya wakafkan rumah ni. Tak boleh lah. Dia mesti rumah milik sendiri, harta milik sendiri. Seperti kata apa, Sadiq Sigaraga, kalau kau nak berzakat pun harta kau, bukan harta aku. Itu dia. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan untuk dia. Jadi wakaf, ROI dia bukan hanya berganda tetapi berterusan. Selagi mana harta itu ada, selagi mana manfaatnya berjalan, maka selagi itulah pahalanya berjalan. Sebab itulah Nabi SAW sendiri melaksanakan wakaf. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ketika wafat, Nabi tak tinggal harta banyak. Nabi tak tinggal dinar. Nabi tak tinggal dirham. Nabi tak tinggal hamba. Nabi tak tinggal harta-harta yang banyak, melainkan bagalnya yang berwarna putih yang Nabi SAW tunggang sentiasa. Dan Nabi SAW meninggalkan senjatanya, dan juga Nabi SAW meninggalkan tanah. Wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqah. Nabi SAW ada tanah, Nabi jadikan tanah itu manfaatnya sebagai sedekah untuk ibnu sabil, untuk orang yang musafir terputus bekalan. Jadi boleh ambil daripada hasil tu beri kepada ibnu sabil. Jadi wakaf ditunjukkan oleh Nabi SAW seperti mana syarah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Begitu juga di dalam sirah kita ada contoh Abu Talhah. Ketika mana turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala mengarahkan untuk melakukan infak, Abu Talhah datang jumpa Nabi SAW. Abu Talhah kata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla mengarahkan untuk kita menginfakkan harta yang terbaik yang kita ada. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebaikan melainkan kamu infakkan daripada apa yang kamu sayang. Maka Abu Talhah kata, saya ada satu telaga yang paling saya suka, yang paling saya sayang, yang paling bernilai di sisi saya, maka saya jadikan ia adalah wakaf. Begitu juga dengan Uthman Ibnu Affan, seperti mana yang disebutkan oleh Sahmatul Mufti tadi. Uthman membeli tenaga rumah yang mana ia menjadi wakaf kepada orang-orang yang berada di Madinah untuk menggunakan air pada ketika itu. Dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menerima satu bahagian daripada tanah Khaybar, sehingga bila Umar kata, aku dapat tanah yang aku rasa ni paling aku suka sekali, tolong ya Rasulullah, fama ta'muruni fiha, engkau apa yang kau arahkan aku untuk aku buat? Maka Nabi SAW kata, ihbas aslaha. Nabi kata, tahan asalnya, kemudian wasabbil thamarataha, kemudian dia punya manfaat itu manfaatkan untuk umat. Maka sebab itu wakaf merupakan satu idea yang telah lama muncul sebelum munculnya idea-idea sosialisme dan sebagainya. Maksudnya dah lama umat Islam ni disuruh untuk berfikir tentang umat. Maksud umat, menjaga umat, bukan semata-mata kerajaan kena berfikir tentang umat. Maka sebab itu kita tengok macam-macam usaha telah dilakukan untuk memperkenalkan wakaf ini. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Rozaimi. Apabila Prof sebut tentang muka beliau, muka Sahibul Samahah Dr. Mazhar, muka Dr. Azman jadi poster-poster untuk Islamic investment, daripada sudut positifnya, maknanya muka Dr. Rora ada market ada market. Budak-budak sekarang kata trending. Tuan-tuan dan puan, bila Profesor Dr. Rozaimi dah sebut tentang wakaf dari sudut sirahnya, dari sudut hadisnya, saya nak pergi kepada Dr. Azman.
tentang wakaf ni, selalunya di Malaysia ni kita bercakap tentang wakaf harta, wakaf bangunan, wakaf aset. Jarang dia kalau Piramli kata kadang-kadang, bahkan mungkin tersangat rare lah orang bercakap tentang wakaf tunai. Soalan saya Dr. Azman, di manakah letaknya asas-asas, bagaimana pandangan para fuqaha tentang wakaf tunai ni, dan sejauh mana pengamalannya di Malaysia, dan kenapa Bank Rakyat memilih wakaf tunai untuk dilaksanakan? Dr. Azman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ke bawah dulu yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis, Sahibul Samahah, Datuk Mufti kita, Saudara Amin dan rakan panel forum Profesor Razaimi, seterusnya masyayikh, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan projek wakaf, iaitu wakaf tunai yang yang merupakan satu usaha yang dilakukan oleh kebanyakan players ataupun institusi kewangan sekarang ini, akhir-akhir ini. Lebih-lebih lagi ia berkenaan dengan wakaf tunai. Kenapa wakaf tunai perlu kita promosikan ataupun perlu kita highlightkan? Ini kerana kebanyakan daripada kita, yang pertamanya, sebelum ini kita biasa mendengar wakaf aset kekal, fixed asset, sebagaimana saudara Amin sebut tadi, dan kita tengok di sana banyak kekangan tanah. Profesor sebut tadi pelaburan, kalau dia bagus dalam pelaburan, dia kata sudah lama dia jadi kaya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ada waktunya lebih baik kita tak melabur sebab akan jadi lebur. Kadang-kadang banyak yang tergoda dengan skim-skim cepat kaya, akhirnya lebur. Banyak yang terpengaruh dengan pelaburan hartanah, akhirnya tak dapat menemui komitmen terlalu tinggi. Nak liquidate tak boleh, terperangkap dengan hutang yang banyak. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Banyak package kondo, rumah, hartanah, kadang-kadang kita beli, tak ada pembeli. Satu ketika keadaan ekonomi tidak stabil, macam-macam boleh berlaku, jadi di sana banyak risiko. Dan kalau kita tengok pada wakaf tunai ini, dia sangat anjal, sangat agile, dan boleh dimanfaatkan dengan lebih berkesan kerana ada liquidity tadi. Dan sebut tentang pelaburan tadi, banyak instrumen-instrumen pelaburan, contohnya dalam sekarang ini dalam equity ataupun stock market tidak berapa pay off atau tidak berapa mendatangkan keuntungan, dan sangat tak stabil, sangat volatile seluruh dunia. Banyak fund manager yang pergi kepada fixed asset, suku ataupun fixed deposit, pendapatan yang tetap, yang mana kita boleh dengan mudah pentadbir atau pengurusan dana pelaburan, dia boleh switch, boleh berpindah daripada dana investment avenue kepada another investment avenue. Tapi kalau kita kata dalam bentuk hartanah tadi, dia amat sukar. Dan wakaf, kenapa wakaf tunai perlu dipromosikan? Zaman dahulu tanah, orang banyak tanah. Zaman sekarang ni tanah mahal. Nak beli tanah mahal, nak wakafkan, untuk diwakafkan. Jadi apabila ada package wakaf tunai ini, kita boleh menyumbang walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, jumlah yang sedikit. Kita boleh menyumbang untuk projek dana wakaf tunai quips yang insya-Allah lepas ni akan dilancarkan. Dan kenapa juga wakaf tunai? Satu lagi jawapan ialah kerana dalam konteks sekarang ini sudah ada fatwa-fatwa yang daripada badan yang berautoriti seperti Majma' Fiqh
Aufi mengeluarkan fatwa dibenarkan untuk kita mengambil wang tunai sebagai wakaf, iaitu konsep baru. Wang tunai itu sendiri sebagai wakaf. Fatwa-fatwa di kebanyakan negeri-negeri Malaysia membenarkan wakaf tunai yang bentuk sementara. Kita kolek tunai untuk kita beli tanah untuk diwakafkan ataupun dibina masjid. Tetapi konsep wakaf tunai yang disebut dalam resolusi Majma' persidangan Badan Fiqh Dunia, Majma' Fiqhi, membenarkan wakaf itu sendiri menjadi tunai. Tunai itu sendiri menjadi wakaf. The subject matter ataupun mahal akad itu sendiri adalah wakaf, adalah tunai itu yang Profesor Rora dan saya bersama sebut habsul asal, kita mengekalkan nilai. Sebab duit itu sendiri an-nuqud la tata'ayyan bita'yin. Sebab itulah Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan Zufar daripada pengikut Abu Hanifah menganggap bahawa wakaf tunai itu adalah harus kerana kita boleh mengekalkan nilainya. Jadi habsul asal, konsep habsul asal, preservation of the principle is there. Kita boleh mengekalkan, dengan syarat kita boleh mengekalkan nilai asal. Katakan dia mewakafkan 1 kilogram emas ataupun 100 gram emas, jadi kita boleh mengekalkan, ataupun dalam dolar, berapa dolar. Jadi caranya sudah dibincang, disebut oleh dalam mazhab Maliki. Imam Malik juga membenarkan wakaf tunai, iaitu disebut dalam mudawwanah dipinjamkan duit. Duit, seseorang boleh mewakafkan duit dia dengan cara duit itu dipinjamkan kemudian dibayar balik. Apabila dibayar balik, ia mengekalkan bila jumlah asal duit tersebut. Jadi kita habsul asal ada, preservation of the principle masih ada. Jadi ia sangat andal dan sangat boleh dimanfaati dalam banyak bentuk, dalam banyak konteks. Dalam konteks sekarang ini, duit yang diwakafkan itu boleh dilaburkan, dan return wa tasbil manfaah, maknanya return daripada investment tadi boleh kita salurkan kepada beneficiary of wakaf, kepada penerima ataupun mustafid ataupun muntafi' daripada projek-projek wakaf untuk pendidikan. Dengan Kuib, insya-Allah sebagai rakan kolaborasi Bank Rakyat, tujuannya adalah lebih kepada pendidikan. Sebab Bank Rakyat juga ada buat kerja sama dengan Yayasan Wakaf Malaysia, itu lebih umum untuk untuk membantu mereka yang miskin, untuk tujuan sosial dan pendidikan dan pelbagai matlamat. Cuma dengan Kuib ni kita lebih untuk aktiviti pendidikan, akademik, research dan juga bantuan kepada pelajar, yang mana kita menjangkakan bukan immediate, bukan segeralah dapat lihat pulangan ataupun keistimewaan kepentingan wakaf tunai mungkin selepas beberapa tahun. Sebab kalau kita labur, kalau dana itu besar, insya-Allah apabila dana besar sekarang ni, kalau fixed deposit pun boleh bagi bank rakyat contohnya, ataupun bank-bank lain boleh bagi sampai 4% sebagai contoh. Jadi apabila kita ada dana yang besar 400 tahun itu, kita boleh tasbil manfaat. Jadi kita mempertahankan ataupun kita menjaga lagi prinsipal yang merupakan aset wakaf. Dan kita tengok amalan-amalan di negara-negara Islam yang lain di Indonesia. Masa baru-baru ni kami berkesempatan, saya dengan rombongan pejabat mufti perlih kami ke Jogja, ke Muhammadiyah. Mereka juga, saya tanya soalan tentang pengurusan cash wakaf. Jadi mereka ada juga wakaf dalam bentuk tunai ataupun aset yang diliquidate, dan mereka gunakan mereka invest, mereka kata mereka melabur. Jadi mereka menjaga prinsipal tadi, dan return daripada pelaburan tadi akan disalurkan kepada kerja-kerja kebajikan. Jadi persoalan yang diutarakan oleh Ustaz Amin tadi, kenapa? Jadi kami rasa bukan saya saja, daripada industri ini adalah waktu yang sesuai untuk kita menawarkan sesuatu yang baru. Ini dianggap sebagai bid'ah hasanah lah. Kalau orang sebut bid'ah, bukan bid'ah. Sebenarnya benda itu dalam mazhab Syafi'i agak ketat. Tapi saya pergi conference Imam Syafi'i di Sarawak beberapa hari lepas pun, Mufti Sarawak pun mengatakan di Sarawak mereka juga mengeluarkan fatwa mengharuskan wakaf tunai kerana keperluan dan maslahat sekarang. Cuma kita nak cuba explore yang agak baru, yang rare ataupun yang niche area tadi, iaitu tunai itu sendiri dijadikan wakaf dan dilaburkan, dan kita akan jaga prinsipal tadi,
dan kita tidak akan berdepan dengan masalah yang besar tentang istibdal seperti dengan aset-aset kekal yang diwakafkan, kerana keunikan cash wakaf itu sendiri. Dan di sana ada pemantauan lah, memang ada joint working committee, jadi bukan kata senang-senang dilepaskan begitu saja. Ada insya-Allah ada pemantauan dan juga ada governance untuk ini adalah pilot project untuk insya-Allah kita cuba untuk memaksimalkan sebaik yang mungkin untuk menjayakan projek wakaf tunai kerjasama di antara Bank Rakyat dan KUIP, insya-Allah. Terima kasih Dr. Azman. Sekali lagi, ini menunjukkan keterbukaan negeri Perlis bekerjasama dengan Bank Rakyat meneroka benda-benda baru di dalam ekonomi, pada masa yang sama diikat dengan prinsip syariat. Itu kita ucap tahniah pada negeri Perlis dan juga Bank Rakyat. Dan saya nak pergi lebih spesifik lagi, Profesor Dr. Rozaimi, tentang dana wakaf Jamalul Lail. Ceritakan sedikit tentang dana wakaf Jamalul Lail ni, dan setiap gerak kerja mesti ada fokusnya. Dia bukan main tabur lagu tu je. Jadi mohon jelaskan, mohon pencerahan agar yang bukan hanya menonton di sini saja, malah secara online dia tahu apakah agenda dana wakaf Jamalul Lail. Silakan. Okey, terima kasih Amin. Dana wakaf Jamalul Lail ni, suara saya okey ke? Dia macam bergema sikit. Okey. Okey. Baik. Dana wakaf Jamalul Lail ni ialah satu nama yang memang kami pengurusan tertinggi KUIPS hasratkan. Kerana mula-mula saya datang ke sini, saya lihat universiti perlu ada satu kekuatan dana yang mana dana itu tidak dimiliki oleh sesiapa. Sebaliknya, dana itu milik umat Islam, tetapi manfaatnya akan kembali kepada umat semula. Sebab bila saya duduk dekat UPSI, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya duduk di UPSI daripada tahun 2008 sehingga 2022. Jadi masa di UPSI, kami tak ada isu sangat untuk dapatkan geran penyelidikan dan sebagainya, sebab kami IPTA. IPTA ni senang sikit lah, ya, awam. Orang nak bagi pun dia nampak IPTA. Cuma KUIP ni dia bawah negeri. Jadi bila bawah negeri, mungkin orang rasa macam kalau bagi tu boleh, reliable ke, dia orang boleh jaga ke? Itu pertama. Yang kedua, kalau dia bagi dalam bentuk geran, dalam bentuk perundingan, dia akan, orang kata apa, satu projek selesai, habis. Satu projek selesai, habis. Bukan saya nak menafikan pahala, pahalanya ada. Sebab tu orang banyak bagi saya geran penyelidikan masa dekat UPSI. Alhamdulillah. Jadi kenapa orang bagi? Sebab masyarakat kita dah mula minat dengan ilmu hadis. Masyarakat kita minat. Bila kita kata saya nak buat buku hadis, lepas tu dia tanya, nak cetak kat mana? Saya sponsor boleh? So dia sponsor. Kita dapatlah ada yang bagi 30,000, ada yang bagi 25,000. Lepas tu saya buat semakhadis.com. Bila buat semakhadis.com, alhamdulillah dapat 400,000, 450,000 daripada Telekom, dapat 500,000 daripada tabung haji. Jadi banyak. Tapi lama-lama bila saya buat research ni, bila habis aja dana tu, sistem semakhadis.com tu perlu diselenggara. Betul. Domain kena bayar, pekerja yang webmaster kena bayar. Sistem kena update. Sistem kena update, database kena tambah. Kan? Sekarang ni kita buat 17,000 hadis dalam tu yang dhaif dan palsu. Kita sekarang tengah buat yang sahih pula. Kena tambah. Jadi bila orang tu dah bagi kat kita, kita nak minta lagi, kita rasa macam takkan aku nak minta je. Tiap tahun nak minta ni. Kan? Segan. Jadi saya terfikir kenapa tidak kita buat satu tabungan yang mana kita kumpul banyak, hasilnya tu yang kita pakai. Kita tak pakai dia punya prinsipal, kita tak pakai modal tu, maka modal tu akan berkekalan. Dan saya sebutkan tadi dalam sesi pertama, round pertama tadi saya sebut, Nabi SAW sebut apa? Bila kita meninggal, 3 perkara akan kekal. Anak saleh, insya-Allah tuan-tuan akan direzekikan dengan anak saleh, insya-Allah. 2 lagi,
sedekah jariah. Mungkin ada di kalangan kita yang tak banyak dananya. Tak banyak. Mungkin ada dia kata, Ustaz, saya nak sponsor Ustaz punya projek ni, kalau boleh. Saya tanya, berapa tuan nak bagi? 500 boleh lah Ustaz. Saya kata tak boleh 500. Kalau IPTA nak buat grant kena 5,000. Dia dengar tu macam terbeliak juga, 5,000 saya tak boleh lah Ustaz. Saya kata macam ni tuan, pergi kumpul dulu, cukup 5,000, datang jumpa saya. Lepas tu datang seorang lagi, sehingga seorang sahabat saya kata, Syekh, entah orang nak bagi duit, entah pergi tolak-tolak pasal apa? Saya kata tak boleh lah, dia nak bagi 500, nak letak kat akaun mana? Nak letak kat akaun sendiri, sekarang ada lembaga hasil kerja. Tak boleh, kan? Jadi saya terfikir, saya kata, kita kena buat satu akaun lah, yang mana akaun tu akan kekal. Jadi sebab itulah munculnya idea untuk buat dana wakaf ni, dana wakaf Jamalul Lail, yang mana kalau siapa-siapa yang berkeinginan untuk terlibat dalam fadilat yang pertama Nabi sebut, kekal tu, dan dia tak banyak dana, boleh masuk dalam tu. Banyak pun sama jugalah, boleh juga masuk. Maksudnya masuk dalam tu. Dan yang kedua, dana ini tak digunakan melainkan untuk urusan-urusan ilmu. Pertama, kita akan guna untuk geran penyelidikan. Yang kedua, kita akan guna untuk perundingan. Yang ketiga, kita akan guna untuk beasiswa pelajar. Maka sebab itu, semua ni, kalau dia sekali dia bagi, dia akan dapat yang pertama, kelebihan sedekah jariah tadi. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Mungkin dia tak ada ilmu. Mungkin ilmu dia bukan dalam bidang, dia mungkin ilmu dalam bidang teknikal, yang mana dia tak kerja dengan orang. Dia kerja dengan bahan, dia kerja dengan kipas, kan? Tapi dia nak terlibat dengan perkembangan ilmu fardu ain ke, ilmu fardu kifayah yang boleh beri kepada umat, maka dia boleh terlibat. Dia masuk RM10, tapi kalau 1,000 orang masuk RM10, maka duit di situ akan ada. Dana tu akan bertambah, dan kita tak guna pun untuk belanja, kita kekalkan dalam bentuk tunai. Kita kekalkan dalam bentuk tunai, kita letakkan di akaun bank rakyat, dan dikawal selia oleh Majlis Agama Islam Perlis. Siapa? So bukan individu lah. Bukan individu punya. Maksudnya bila nak keluarkan, nak belanja, kena ada jawatankuasa. MAIPS pun akan hantar wakil dia duduk dalam jawatankuasa di KUIPS. Maksudnya benda ni terkawal, dan insya-Allah tak timbul beli kereta mewah. Ya, tak ada. Tak timbul untuk beli datuk palsu pakai duit tu. Saya tak, insya-Allah tak beli duit datuk palsu pakai duit tu. Kita guna untuk pensyarah-pensyarah di KUIP ni. Sebab pensyarah-pensyarah di KUIP ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia orang ni muda-muda. Kan, dia orang ni muda-muda belaka. Dia orang bersemangat nak buat kerja ni. Cuma dia orang tak ada networking yang luas. Maka sebab itu bila saya ada sedikit lah orang kenal, saya gunakan sedikit muka saya ni, yang Amin kata laku sikit tu, Ada market. Jumpa dengan korporat-korporat ni, kita nak masukkan dalam dana tu. Dan setakat ini kita dah berjaya lah kumpul RM420,000. Masya-Allah. Itu pun kita tak kempen lagi. Hari ni baru kita lancar ni. Bila kita sebut je orang dah minat dah. Tak apa, kami masukkan RM200,000. Ni pun masuk RM200,000, kan? Kita ini baru kita bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita baru dapat buat nombor akaun lah. Bank Rakyat baru bagi nombor akaun. Jadi sebab tu kita berani untuk kempen. Dan siapa yang jaga, yang menjadi PIC, pegawai yang jaga dana wakaf ni tu? Ustaz Qarni. Siapa lepas ni nak pergi wakaf, jumpa Ustaz Qarni. Ustaz Qarni dah masuk KUIPS. Jadi saya suruh dia jaga bahagian wakaf ni, supaya dana wakaf ni dapat kita suburkan. Dan insya-Allah kita ada di KUIPS antara pensyarah yang aktif menulis. Kita ada Profesor Basri. Profesor Basri baru sebelum raya baru ni, bulan Ramadan, kita terbitkan 3 buku dia untuk digunakan oleh pelajar-pelajar KUIPS. Wow. Dan buku tu akan digunakan selagi mana Prof Basri itu mengajar di KUIPS, selagi itulah buku tu akan digunakan. Dan dia bagi bisik kat saya juga. Dia kata, Syekh, baru ni kami forum sekali, dia kata, Syekh, ana ada lagi 3 buku nak terbit. Saya ingat masa bila dia tulis? Dr. Basri ni pun, saya pun heran juga. Ini mungkin wali yang bukan terbang. Ini wali yang menulis bukunya. Berkat masa itu. Kadang-kadang kita segan, kan, kalau kita ada dana yang kuat, dana wakaf ni, dia punya, kita panggil apa, hasil dia tu, dividen dia tu kuat,
macam-macam benda kita boleh buat dari sudut keilmuan ni. Kita sebarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Mungkin kita tak pandai nak tulis benda tu. Mungkin kita tak ada masa nak tulis. Tapi ada orang yang ready, ada orang yang ada masa. Jadi insya-Allah benda tu bermanfaat, benda tu tak akan pergi sia-sia. Kerana dia termasuk dalam perkara yang dipanggil sebagai wakaf. Dan alhamdulillah kerajaan kita panggil apa? Mufti Negeri Perlis dan ahli fatwa Negeri Perlis. Kita tak ada isu pun untuk membenarkan wakaf tunai. Memang ada Tuan Mufti kita ada fatwa berkenaan dengan wakaf tunai. Sebab apa? Sebab wakaf tunai ni dia benda baru. Kerana di dalam ilmu syariah yang klasik dia ada dua benda. Wakaf yang menjadi kebiasaan perbincangan, yang pertama akar, yang kedua mangkulat. Akar ni sepakat ulama lah dibenarkan, benda yang bersifat aset tak alih. Bangunan, tanah, kebun, benda yang tak alih. Yang ni sepakat dibenarkan. Tapi mangkulat, benda yang boleh alih. Yang ni majoriti ulama tak benar kan? Tapi ada sebahagian ulama, aku tak silap Hanafi. Hanafi benar kan? Hanafi benarkan. Hanafi benarkan. Jadi wakaf tunai ni boleh dimasukkan dalam benda yang dipanggil sebagai mangkulat, benda yang boleh alih. Dan movable. Ia lebih baik daripada wakaf yang dipanggil sebagai wakaf tak alih dari beberapa sudut. Yang pertama, kadang-kadang orang bila wakaf, dia nak pahala, dia nak manfaat, dia nak benda yang boleh kembali kepada umat. Tapi kalau katalah dia buat wakaf masjid lah umpamanya. Orang ni wakaf masjid kat sini, lepas tu orang sana pula wakaf masjid, depan tu pula wakaf untuk buat masjid. Jadi lama-lama masjid jadi banyak. Jadi bila masjid banyak, akan ada masjid tak ada orang, akan ada masjid yang tak imarah kan? Jadi masjid yang tak imarah, tak terhasillah hasrat pewakaf tu. Takkan nak untungkan masjid pula. Kan? Takkan kita nak robohkan masjid. Kita disuruh untuk imarahkan masjid, membina masjid. Kan? Jadi wakaf tunai dia tak terikat dengan benda tu. Kita boleh guna dividen dia untuk apa saja maslahah, untuk apa saja keuntungan dan kepentingan orang Islam yang bermanfaat dan benda yang syar'i. Dan jangan risau, benda tu tak hilang. Benda tu akan kekal dalam bentuk tunai. Dia bukan dalam bentuk aset lah, dia dalam bentuk tunai. Tapi hasilnya tu insya-Allah akan digunakan. Kita kena tengok apa yang dilakukan oleh universiti-universiti lama, universiti tua. Antaranya Al-Azhar umpamanya. Kan, Al-Azhar antara universiti yang berjalan dengan dana wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok Oxford, tengok Harvard. Endowment dia panggil endowment lah, dia tak panggil wakaf. Tapi endowment dia, saya ingat bilion kot. Kerana punya dana yang cukup kuat. Jadi kita juga kena pergi ke arah tu. Zakat benda yang wajib, dia tak boleh simpan. Zakat tak boleh simpan, zakat kena belanja. Dan betul wajib, tapi dia belanja hangus. Wakaf ialah ada elemen kita panggil istismar, pelaburan. Dia akan wujudkan sesuatu, sedangkan modalnya tu kekal sampai bila-bila. Saya hasrat satu hari nanti dana wakaf Jamalul Lail ni berpuluh-puluh juta dalam tu. Kalau insya-Allah kita hasratkan supaya puluh-puluh juta, kita dah ada dana geran kita sendiri, biasiswa kita sendiri, perundingan kita sendiri, kita boleh buat kerana dana kita sudah kuat dan mencukupi. Tak payah pening-pening dah. Tak ada siapa punya. Selagi mana ada dana tu, selagi mana ada bulan bintang, insya-Allah benda tu akan kekal insya-Allah. Wallahu a'lam. Doakan usaha kami. Insya-Allah. Doakan usaha kami dan kalau boleh menyumbanglah. Bukan untuk saya tetapi untuk umat insya-Allah. Masya-Allah. Bagaimana kita melihat betul duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Dan kita lihat bagaimana Qatar membuktikan sebuah negara Islam boleh buat World Cup, tuan-tuan. Duitlah tu, tuan-tuan. Dan manalah tahu, sebab dari segi realiti, ramai kawan-kawan kalau dekat yang bagi cadangan, kenapa stesen TV tak buat program sunnah, kenapa tak buat pengisian yang lebih meletakkan hadis-hadis sahih. Saya kata, kita sembang senang lah, tapi kalau duit tak ada, tak jadi, tuan-tuan. Tapi manalah tahu dengan wakaf ini, suatu hari nanti PMT akan menjadi sebuah stesen TV, mana tahu? Kan? Wallahualam, tetapi ianya tidak mustahil. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Azman. Bila Profesor Dr. Roda dah sebut tentang agenda dana wakaf Jamalul Lail ni,
di mana sebenarnya peranan Bank Rakyat di dalam menjayakan misi ini, dan kenapa Bank Rakyat mengambil inisiatif untuk mengiktiraf wakaf ni sebagai satu agenda yang besar? Mengapa bukan agenda yang lain? Dan satu lagi, mungkin ringkas, apa instrumen wakaf di dalam menjayakan pembangunan ummah? Silakan doktor, 3 dalam 1 soalan tu. Fadhal. Mungkin kita ingat semua soalan tu, nanti anda kena satu-satu insya-Allah. Anda nak tambah sikit apa yang disebut oleh Profesor Rozami tadi. Kita punya concern yang besar ialah at-tanmiyah al-mustadamah, pasal sustainable development, sustainable growth. Dan sekarang ni UN pun bercakap pasal ESG, banyak conference bercakap tentang sustainable growth. Kita berdepan dengan pertukaran cuaca, dengan global warming dan macam-macam lagi, macam mana persiapan. Dan saya sangat tertarik dengan konsep wakaf itu sendiri. Dia adalah berciri sustainable growth. Saya bersama sebut wakaf Sayyidina Uthman sampai sekarang masih ada. Tengok, tak terjejas pun. Mana qasamal min sadaqah, harta itu, aset itu tak terjejas pun. Bahkan dia memberi manfaat. Profesor sebut Al-Azhar memberi manfaat. Boleh sponsor, boleh hantar guru. Suatu ketika dua Azhar hantar guru seluruh dunia, mesti panah buat training, duit wakaf fund. Jadi pada masa yang sama, saya tengok di Malaysia, antara faktor kenapa kami mengambil inisiatif ini, Bank Rakyat dan rakan-rakan di sana mengambil inisiatif ini, adalah tentang banyak kadang-kadang antara lain ialah orang ramai sangat berminat untuk menyumbang. Kita tahu masyarakat kita nak kepada pahala. Ada duit, dia dapat bonus, dia kata dia nak buat kebajikan. Tapi kebanyakan isu di tempat kita adalah orang panggil peluru itu kita tembak secara rambang, tak tahu hadaf, tak ada target. Orang kita bagi saja duit, orang minta, orang ni kita kata kita niat buat kebajikan, padahal tak terancang. Banyak yang kutip derma nak buat kononnya wakaf tapi tak daftar pun sebagai wakaf. Lepas tu mati. Katakan guru tu bukan sekolah tahfiz, lepas tu mati. Tak settle. Banyak kes tak selesai. Kutipan itu adalah untuk wakaf. Orang yang bagi duit itu niat nak dapat pahala. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena smart. Kita kena, penderma must be very very smart. Kita kena tengok ke mana duit kita pergi. Kalau orang kata nak buat kerja charity sekalipun, kita nak tengok sampai ke tidak duit itu pada beneficiary. Kita kena smart. Kalau tidak, kita rasa kita dah buat padahal tak dapat pun. Orang tak buat pun. Katakan kita suruh orang kata sembelih lembu tak disembelih, kita dapat ke tak pahala? Jadi kita gagal lah, maknanya kita hanya habis duit sia-sia. Kita bagi duit untuk tujuan wakaf, tapi adakah dilaksanakan ataupun dia menjadi projek yang diabaikan. Jadi ia amat merugikan. Jadi dalam konteks ini sangat clear, bukan di bawah penyediaan individu, di bawah Majlis Agama Islam Perlis. Jadi dan kita matlamat dia pun jelas. Kutipan ini dana ini adalah untuk pembangunan pendidikan, untuk buat research dan seterusnya. Jadi ini salah satu alternatif yang baik. Kita kena orang ramai kena ada di sana, ada kesedaran, kepintaran dan rasa ingin tahu yang lebih. Duit saya bagi ni ke mana? Adakah saya akan dapat pahala? Ataupun tadilah saya bagi tanah tu tak daftar pun sebagai tanah wakaf, tiba-tiba diwarisi oleh orang yang menerima yang menguruskan tanah tadi. Jadi kita tak dapat pahala. Jadi terbantu. Ini amat merugikan. Jadi we have to be very smart on this. Jadi bagaimana, berbalik pada soalan tadi, bagaimana Bank Rakyat dapat menyumbang? Bank Rakyat kita tahu antara bank terbesar di Malaysia, dan antara bank yang mencatat keuntungan yang besar, dan jumlah zakat juga adalah besar, lebih daripada 40 juta biasa Bank Rakyat membayar zakat setahun, antara 30, 35 dan 40 juta setahun. Dan kita ada ATM machine dekat dengan 1,000 ATM dan CDM, kita ada 983 dekat 1,000, kemudian 148 cawangan, dan kita ada perbankan online dan boleh disalurkan kepada akaun wakaf Quip tadi secara online.
Dan setakat ini saya difahamkan daripada person in charge dan mereka yang terlibat untuk menjayakan projek ini, bank tidak akan mengenakan apa-apa charge. Bank juga menganggap ini salah satu daripada CSR dan juga value based intermediation, sumbangan yang boleh dikemukakan oleh bank untuk kebaikan, untuk kepentingan ummah dan khususnya dalam bidang wakaf. Dan lepas daripada ini mungkin bank juga boleh membantu dari segi investment. Mungkin treasury department daripada bank juga boleh memberi pandangan, membantu komiti tadi untuk menguruskan pelaburan dan untuk memaksimalkan pulangan. Pada masa sama kita tahu bahawa bank-bank Islam di Malaysia ini di bawah dikawal oleh bank negara, dan bank negara meletakkan requirement governance dan audit, pemantauan, compliance, audit, governance yang tinggi dan sentiasa dipantau oleh bank negara. Jadi insya-Allah kita tidak akan risau tentang ketirisan. Ketirisan kata duit ini nanti bank nak guna, bukan. Memang dalam kes ini saya fahamkan bank juga mempunyai intention untuk menyumbang kepada masyarakat antara perkara yang boleh disumbangkan dan kita harap akan berterusan. Sebab sudah banyak inisiatif dibuat oleh pelbagai institusi kewangan untuk kerja-kerja kebajikan, tetapi yang ini kita anggap antara yang baru sebab dia feature dia baru dan konsep dia juga baru, dan bagaimana sebut tadi dipilih kita sudah fatwa membenarkan wakaf itu tunai itu dia mauquf dan juga digunakan ataupun tunai itu digunakan untuk aset ataupun wakaf yang lain. Jadi ada kelonggaran fatwa membenarkan, dan projek ini dengan fatwa dipilih dan juga inspirasi daripada bank rakyat, dan kita harap ianya akan mendapat sambutan. Dan insya-Allah bank yang bank yang dipercayai oleh orang ramai. Sebagai contoh, saya jangan sebut bank rakyat program korban, simpanan akaun korban orang pada beberapa buah bank cuba menawarkan tapi tak berjaya. Tapi bank rakyat menawarkan akaun korban, dan kita tak sangka dapat sambutan begitu ramai daripada begitu banyak daripada masyarakat. Tahun lepas sahaja collection ataupun simpanan orang ramai untuk akaun korban 70 juta. Mereka menyimpan duit untuk program korban. Maknanya orang kita mencari tempat di mana mereka boleh yang boleh membantu mereka untuk melaksanakan ibadah korban sebagai contoh. Di samping sama ada mereka nak buat dengan bank rakyat ataupun dengan pihak lain tidak menjadi masalah. Tapi nak ceritanya bagaimana keyakinan orang ramai apabila ia diuruskan dengan dengan ketelusan daripada pihak bank, maka ia insya-Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harapkan projek ini bank hanyalah untuk hanyalah facilitate. Bank bukanlah untuk membuat keuntungan daripada duit ini, tapi ingin membantu. Ini dianggap sebagai sebahagian daripada siasat dan value value base ataupun kita sebagai kita boleh menawarkan satu added value kepada perkhidmatan bankan yang ada sekarang ini, dan sustainability umat insya-Allah untuk masa yang panjang. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan, bila kita dah belajar sedikit tentang pensyariatan wakaf, tentang wakaf tunai dan agenda dana wakaf Jamanul Lail, tiba masa untuk kita dengar sedikit khulasah daripada Profesor Dr. Rora dan juga Profesor Dr. Azman. Apakah next move, apakah langkah seterusnya, apakah kesimpulannya? Fadhal, Dr. Rozaimi. Tes. Okey, sebagai penutupnya, saya nak sebut, kalau tuan-tuan tengok dekat masjid ni, ada dua serombong yang sedang terbuka di belakang masjid. Yang itu sebenarnya adalah hasil daripada kutipan wakaf yang kita lancarkan hanya selama tak sampai 6 bulan, Ustaz.
Tak sampai 6 bulan. Kita berjaya mengutip 300,000 untuk aircon dan juga PA system. Jadi saya nak sebut apa dia? Saya nak sebut kita boleh buat. Dalam masa 6 bulan boleh dapat 300,000. Cuma mungkin kesedaran orang ni dia rasa sebab dia bagi kat masjid benda tu kekal. Tapi saya nak sebut kekal ni selagi mana ia wakaf, ia akan kekal. Dan selagi mana ia dikawal oleh agensi yang berautoriti, maka dia akan kekal. Jadi sebab itu kami letakkan nama Dana Wakaf Jamalul Lail yang diuruskan secara bersama oleh Majlis Agama Islam Perlis. Jadi oleh kerana itulah saya mengharapkan agar usaha kita ni dapat diteruskan dan dapat dimanfaatkan. Bukan untuk saya tak ada kepentingan peribadi. Saya pun dah tak ada masa nak buat research macam dulu lah kan. Tapi kita memandang manfaat untuk umat Islam, insya-Allah, dan pahala untuk mereka yang menyumbang dalam usaha kita ni, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak. Profesor Dr. Azman, silakan. Ya. Sikit je yang tambah tadi, dari segi syariah compliance, dari segi syariah review, memang apa ni, sebab kami berada di bawah Bank Negara, jangan risaulah. Kalau sekiranya ada isu saja SNC, syariah non compliance isu, memang akan menjadi perkara yang besar dan ia akan dipantau. Dan sebagai penutup, saya ulangi lagi poin yang saya sebut tadi, kita kena pandai, kena smart, dan kita kena ada target. Jadi jangan kata kita ada duit, kita pakai terus bagi pada siapa-siapa yang nak menawarkan kerja-kerja kebajikan. Jadi kita kena pilih yang mana yang betul-betul sustain, yang mana yang betul-betul mendapat pulangan dan memberi pahala yang berpanjangan kepada kita. Sebagaimana dalam pelaburan untuk hidup kita atau masa hidup kita ni, kita nak yang bagi pulangan yang banyak, begitulah juga dalam kerja-kerja kebajikan. Jangan kita bagi kepada pihak yang tidak dipercayai, tidak terurus dengan, tidak menguruskan dana dengan baik. Jadi pilihlah pihak badan-badan berautoriti yang mana kita yakin ia dapat dapat memberi pulangan, manfaat dan juga mendapat pahala, memberi pahala kita sebagai sedekah jariah yang berpanjangan sehinggalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada Profesor Dr. Azman dan juga Profesor Dr. Rozaimi di atas perkongsian ilmu, dan terima kasih pada semua yang menonton secara online, yang menonton di masjid. Sebelum saya serahkan pada pengurusi majlis, saya sudahi dengan satu pepatah Cina. Yalah, tadi ayat Quran sebut, hadis pun sebut, segan saya nak sebut hadis ni. Saya ambil pepatah Cina, maksudnya ialah hari terbaik untuk bercucuk tanam ialah 10 tahun yang lalu. Hari kedua terbaik untuk bercucuk tanam, termasuklah untuk buat investment, berwakaf, adalah hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Wallahu a'lam.